Okey, Assalamualaikum anak-anak murid semua. Okey, kali ini kita akan buat pembetulan untuk tajuk masa dan waktu, soalan masa dan waktu. Okey, untuk soalan yang salah nanti kamu buat pembetulan ya. Okey, untuk soalan nombor 1, nyatakan 12.50 tengah malam dalam sistem 24 jam. Okey. Pukul 12 tengah malam ni dia sudah start hari yang baru. Jadi dalam sistem 24 jam, dia akan mula dengan sifar, 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 sifar. Okey, itu maksudnya pukul 12 tengah malam lah tu. Dalam sistem 24 jam, sifar, 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 sifar. Jadi kalau 12.50 tengah malam sistem 24 jam, ada 2 digit, ada 4 digit semuanya. 2 digit di depan mewakili jam dan yang di belakang ni mewakili minit. Okey, pukul 12 ni hari baru kan? Jadi kita letak sifar, sifar. 50 di belakang. Okay, jangan lupa letak jam di depan situ. Okey. Okey, untuk soalan kedua, tukarkan 1/3/4 jam kepada minit. Okey. Kita mesti tahu dulu hubungan di antara jam dengan minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, daripada hubungan ni kita boleh tahu daripada jam tukar ke minit, kita akan mendarab dengan 60. Kan? Kalau minit, sebaliknya. Bahagi 60. Minit tukar ke jam, bahagi 60. Jam tukar ke minit, kena darab dengan 60. Okey. Untuk soalan ni, 1/3/4 jam darab dengan 60. Okey. Untuk nombor bercampur depan ni, kita akan tukar kepada pecahan tak wajar dengan cara darab tambah. 4 darab 1, 4 tambah dengan 3, 7. 7/4 darab dengan 60. Okey. Kemudian kita cuba mudahkan, bolehkah atau tidak. Kita mudahkan maksudnya kita potong dengan mana-mana sifir yang ada. Okey. 7 dengan 4 tidak ada di dalam mana-mana sifir. Okay, tapi 4 dengan 60 ni kita boleh potong dengan sifir 4. Okey. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Ada baki 2, turun sifar 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Baki yang tadi tu. Okey. Setelah penyebut di bawah tinggal 1. Kamu hanya perlu mendarab bahagian atas sahaja. 7 darab dengan 15. Kalau tidak boleh congak, kamu kira di tepi sini. 15 darab dengan 7. 5 darab 7, 35. Naik 3 di atas. 7 darab 1, 7. Tambah dengan 3, 10. Okey, so 7 darab 15 ini, jawapan dia adalah 150. Jangan lupa kamu buat penukaran dari unit jam ke minit. Jadi jawapan akhir mesti letak minit. Baik. Okey, seterusnya untuk soalan 3, tulis jam 20.20 dalam sistem 12 jam. Okey. Jam 20.20. Pukul berapa tu? Kalau dalam sistem 12 jam, kena make sure di belakangnya ada AM ataupun PM. Okey, kita tengok di sebelah sini, bahagian jam ni, dia sudah lebih daripada 12 kan? Maksudnya dia sudah waktu malam. Kalau malam dan lebih daripada 12 di sini, hujung ni mesti ada PM. Okey, macam mana kita mau tukar ke sistem 12 jam adalah dengan menolak 12 jam daripada 20 ni. Okey. Jam sebelah 10 tolak 2, 8. Okey, so maksudnya jam 20.20 ni bersamaan dengan pukul 8.20 PM. Siap. Okey, seterusnya kita ke soalan nombor 4. Berapakah bilangan hari dari 20 April 2005 sehingga 3 Jun 2005? Okey. Macam mana kita mau cari bilangan hari adalah kita asingkan dari bulan ke bulan. Okey. Dari April ni, dari 20 April sehingga hujung bulan April, iaitu April ada 30 hari ya. 30
hari. Okey, 30 hari bulan 4. Berapa hari semua ni? Macam mana kita mau cari bilangan hari adalah hari akhir tolak hari awal, 30 tolak 20 tambah dengan 1. 30 tolak 20, 10 tambah 1, 11 hari. Okey, 11 hari. Kemudian lepas 30 hari bulan April, bulan yang baru 1 Mei. 1 bulan 5 sehingga hujung bulan Mei ada 31 hari. Okey, untuk ni 31, macam mana bilangan hari dia? 1 hari bulan hingga 31 hari bulan 5. 31 tolak 1, 30 tambah dengan 1 hari. Maksudnya 31 hari lah kan? Okey. Seterusnya, belum lagi sampai 3 Jun. Okey, kita pergi selepas 31 Mei adalah 1 Jun. 1 Jun sehingga 3 Jun. Berapa hari ni? Hari akhir 3 tolak hari awal, 3 tolak 1, 2. Tambah lagi 1. Okey, maksudnya 3 hari lah kan? 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. 3 hari. 3 hari. Tambahkan semuanya ni. 1, 2, tambah 3, 5. 45 hari. Okey, jadi bilangan hari semua adalah sebanyak 45 hari. Okey, seterusnya kita ke soalan. Okey, untuk soalan 5. Okey, kita mau kira tempoh dari pukul 9.35 pagi sehingga 7.10 malam. Okey, pada hari yang sama. Okey, ada dua cara. Mula-mula kita tukarkan, cara pertama kita tukar ke sistem 24 jam dahulu. 9.35 pagi, jam 9.35 sehingga 7.10 malam. Pukul berapa ni? Jam berapa kalau sistem 24 jam? Kena tambah dengan, di pukul 7 ni tambah dengan 12 jam. Okay, so jam 19.10. Okay, macam mana kita mau cari tempoh masa? Okay, formula tempoh sama dengan masa akhir. Okay, masa akhir tolak dengan masa mula. Okay, masa akhir tolak dengan masa mula. Masa akhir tadi 19.10 tolak dengan masa mula 9.35. Okey, perlu diingat di sini, okey, 2 digit pertama mewakili jam dan 2 digit terakhir mewakili minit. So awal-awal kita asingkan dia supaya kita tidak tersalah pinjam ya. Okey. Kemudian, okey, 10 tolak dengan 35. Oh, tidak boleh kan? Kurang. So, kita akan pinjam dari jam. Ingat ya, ini minit, ini jam. Kita akan pinjam 1 jam menjadi 18 jam sini. 1 jam pinjam ke minit, 1 jam bersamaan dengan 60 minit kan? So, tambah dengan 60. 60 minit tambah dengan 10 menjadi 70. Okey. Barulah kita boleh tolak 70 tolak dengan 35. Okey, kosong sifar tolak 5 tak boleh, kena pinjam sini. Ini 10. 10 tolak 5 5. 6 tolak 3 3. Okey, baru tolak di bahagian jam. 8 tolak 9 8 tolak 9 tidak boleh. So pinjam sebelah dia akan jadi 18 lah. 18 tolak dengan 9 9. Okey. Dalam tempoh jawapan mesti dalam bentuk jam dan minit, ataupun jam ataupun minit sahaja. Okey, jadi tempoh di sini adalah 9 jam 35 minit. Okey, tempoh dari pukul 9.35 pagi sehingga 7.10 malam. Okey, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan membuat garis masa. Garis masa yang ni macam garis nombor juga. Garis masa mula pada pukul 9.35 pagi AM dan berakhir pada pukul 7.10 malam. Okey. Yang ni untuk senang. Okay, kita buat garis masa ya. Dari 9.35 pagi sehingga pukul kita kira by jam lah jadi senang. Dari 9.35 pagi hingga 12.35 tengah hari PM berapa jam?
9, 10, 11, 12. Anggap ni semua sama dia punya nilai ya. 9.35, 10.35, 11.35, 12.35. Di sini 3 jam. Okey. Okey. Dari pukul 12.35, okey, kita mau pergi 7.10. Okey, kita mau yang genap dulu, 35. Jadi kita akan pilih dari pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6.35 PM. Berapa jam? Okey, 12 pukul 1.35 tengah hari, 2.35, 3.35, 4.35, 5.35 dan 6.35. Berapa jam semua tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 jam. Okey. Dari 6.35, kita pergi pukul 7 dulu. Dari 6.35 ke pukul 7. Berapa minit? 35, 40, 45, 50, 55, 60. Berapa minit semua? 25 minit kan? So, di sini 25 minit. Okey. Okey, nampak kan sini? Macam mana dapat 25 minit ni? Okey, dari 1 jam 60 minit kan? Jadi 60 minit tolak dengan 35. 25 minit sini. Okey, boleh kira, tengok jam pun boleh ni. Dari 6.35 sehingga pukul 7 tepat. Berapa minit? Okey, dari pukul 7 ke 7.10, 10 minit. Betul kan? Okey. Baru kita jumlahkan semuanya. Yang di atas ni kita jumlahkan semua. 3 jam tambah 6 jam tambah dengan berapa minit? 25 minit sebelah sini ya. Dan 10 minit. Okey. Minit 5.35. Sini jam. 6 tambah 3, 9. Okay, 9 jam 35 minit. Jadi terpulang, boleh buat cara pertama ikut formula, tempoh sama dengan masa akhir tolak dengan masa mula, ataupun cara kedua, buat garis masa. Kita kira dari jam ke jam, dari minit ke minit, dari minit ke minit. Okey, untuk nampak gambaran jelasnya. Okey? Okey, soalan seterusnya. Okey. Seterusnya adalah nombor 6. Nyatakan waktu 2/1/5 jam selepas jam 9.55. Okey. Macam mana nak kira ni? Okey. Berapa lama sebenarnya tempoh 2/1/5 jam itu? Okey. 2/1/5 jam tu berapa lama? Okey. 2 ni memang 2 jam. 1/5 jam ni kena tukar ke minit. Dari jam ke minit, kena buat apa? 1 jam bersamaan dengan 60 minit kan? Dari jam ke minit kena darab dengan 60. 1/5 darab dengan 60. Untuk tukar ke minit ya. Sebab kita mau cari berapa masa sebenarnya ni 1/5 jam ni. Okey. 1/5 darab dengan 60. Ni boleh permudahkan kan ni? 5 dengan 60 ni ada di dalam sifir 5. So, kita potong dengan sifir 5. 5 kali 1, 5 kali 12. Okey. Jadi, maksudnya 1/5 daripada 60 minit tu adalah 12 minit. Okey. Jadi, maksudnya 2 jam 12 minit selepas. Okey. Kalau selepas ni, adakah masa kita tu bertambah atau berkurang? Masa kita bergerak ke depan kan? Kalau selepas, maksudnya masa tu akan bertambah, betul? 2 jam 12 minit selepas bermaksud ditambah dengan jam 9.55. Okey. Kita buat dalam bentuk lazimah.
Jam ini kita tukar dalam bentuk gini. Sifar 9 ni jam, 55 ni minit. Tambah dengan 2 jam. Tengok di bahagian jam. 2 jam di sini. 12 minit. Tambahkan dia. 5 tambah 2, 7. 5 tambah 1, 6. 9 tambah 2, 11. Okey. Adakah di dalam, tengok jam kamu, adakah 11.67? Tidak ada kan? Tengok di bahagian minit ni sudah melebihi 60 minit. Bila lebih daripada 60, kamu akan tolak 60 minit dan tukar dia kepada jam. 60 minit ni bersamaan dengan 1 jam. Jadi kita tolak 60 minit, kita tambah di jam 1 jam. Ingat penukaran unit. 60 minit bersamaan 1 jam. So kita tolak 60 dari minit, kita tambah di jam 1. Okey. Sini 7. 6 tolak 6 sifar. 11 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 12. Okey. Jadi maksudnya 21/5 jam selepas jam 9.55 adalah jam 12.7. Okey, jam 12.7. Ini dalam sistem 24 jam. Kalau dalam sistem 12 jam, ini pukul 12.7 tengah hari PM. Okey, salah satu jawapan ni diterima. Okey, seterusnya kita ke soalan 7. Berapa jamkah 3/8 daripada 3 hari? Berapa jamkah 3/8 daripada 3 hari? Okey, untuk soalan ni dia minta dalam jam. Okey, kalau dia minta dalam jam, maka hari ni kita akan tukar ke jam. Okey, macam mana mau tukar? Okey, hubungan di antara hari dengan jam. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, jadi kalau 3 hari, apa operasinya? Darab kan? Darab dengan 24. 24 darab dengan 3. 4 darab 3, 12. 1. 3 darab 2, 6 tambah 1. 72 jam. Okey. Jadi kita akan tukar ni pergi 72 jam. Okey. Pecahan bila jumpa perkataan daripada tu akan tukar ke operasi darab. Ingat kan? 3/8 darab dengan 72 jam. Kenapa kena tukar pergi jam? Sebab soalannya minta berapa jamkah 3/8 daripada 3 hari. Jadi 3 hari tu kita kena tukar pergi jam macam tadi. Okey. So, ada yang kita boleh potong, mudah kan? 3 dengan 8? Tak boleh. 8 dengan 72. Dua-dua nombor ni ada di dalam sifir 8. Jadi kita akan potong 8 di sini. Kita akan potong dengan sifir 8. 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 9 sama dengan 72. Betul kan? Bila penyebut di bawah sudah tinggal 1, abaikan. Kita akan darab yang di atas. 3 darab 9. 27. Jangan lupa unitnya jam. Jelas? Okey, seterusnya soalan 8. 9 jam 40 minit tambah dengan 1 jam 50 minit. Okey, kita akan buat dalam bentuk lazim. 9 jam 40 minit tambah dengan 1 jam 50 minit. Okey, yang ini kena pisahkan. Sebab dia adalah 2 unit yang berlainan. Okey. Sifar tambah sifar, sifar. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 1, 10. Okey, 10 jam 90 minit. Okey, kita tengok di sini. Adakah kita perlu buat penukaran unit? Okey. Tengok sebelah sini.
90 minit ni sudah lebih daripada 60 minit. Jadi kita akan tukar daripada minit ke jam. Kita tolak 60 minit. 60 minit itu adalah bersamaan dengan 1 jam. Jadi kita akan tukar ke unit jam. Tolak 60 minit. 60 minit bersama dengan 1 jam. Okey, kita akan tambah. Sini tolak dulu ya. Sifar. 9 tolak 6, 3. 10 tambah 1, 11. 11 jam 30 minit. Okey, jelas kan? Ingat ya, kalau di unit yang kecil tu sudah berlebih dan boleh ditukar kepada unit yang lebih besar, kita mesti buat penukaran unitnya. Kalau tidak buat, kuranglah markah di situ. Okey, kena buat penukaran unit. Okey, seterusnya soalan 9. Okey, seterusnya nombor 9. Okey, kita buat dalam bentuk lazim juga. 7 minggu 2 hari tolak dengan 2 minggu 5 hari. Okey, pastikan bila dua unit yang berbeza, kita letak sempadan sini supaya kita tidak salah pinjam. Sebab takut nanti kamu pinjam 1 di sini, kamu jadikan 10 tambah 2. Bukan dia ada dia punya penukaran unit yang berbeza. Okey, kita pergi hari dulu. 2 tolak 5. Bolehkah 2 tolak 5? Tak boleh kan? Okey, so kita akan pinjam daripada minggu. Kita pinjam 1 minggu, di sini tinggal 6. 1 minggu yang kita pinjam tu, kita tukar pergi ke hari. 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Betul? Okey, 7 hari tambah dengan 2. Akan menjadi 9 hari. Boleh? Ingat, kita meminjam unit yang berbeza. Pinjam 1 minggu menjadi 6. 1 minggu tukar ke hari. 1 minggu bersamaan dengan 7. Jadi 7 hari tambah dengan 2 hari di sini menjadi 9. Baru kita boleh tolak. 9 tolak 5. 6 tolak 2, 4. So jawapannya 4 minggu 4 hari. Boleh kan? Okey, seterusnya nombor 10. 3 tahun 6 bulan darab dengan 5. Okey. Kita buat dalam bentuk lazim. 3 tahun 6 bulan darab dengan 5. Okey. Untuk ini juga kita mesti pisahkan unit yang berlainan. Okey. 6 bulan darab dengan 5, 30 ya. Bukan letak sifar di sini 3 naik atas. Tidak kena turun di sini. 6 darab 5, 30. Okey. Lepas darab bulan, baru kita darab tahun ni. 3 tahun darab dengan 5. 3 darab dengan 5, 15. Okey. Tengok di sini. Jawapannya 15 tahun 30 bulan. Okey. Perlukah penukaran unit di sini? Okey, di sini kamu kena ingat hubungan di antara tahun dengan bulan. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, tengok di sini sudah lebih daripada 12 bulan. Kan? Okey. 1 tahun 12 bulan. Ini sudah lebih daripada 12 bulan. Jadi kita akan tolak 12. 12 ni 12 bulan bersamaan dengan 1 tahun. Jadi kita akan tambah 1 di sini. Okey, baru kita tolak ya. 18 bulan. Sini 16 tahun. Sorry lah, tulisan cikgu buruk. Okey. 18 bulan lagi di sini. Lebih lagi daripada 12 bulan. Jadi kita tolak lagi. Tolak 12 bulan. Tambah dengan 1 tahun di sini. 8 tolak 2, 6 bulan. 6 tambah 1, 7. 17 tahun. 6 bulan. Okey. Bolehkah kalau kita terus tolak dengan 24 bulan, di sini tambah dengan 2 tahun. Sebab kalau 1 tahun 12 bulan, 2 tahun 12 darab 2 kan? 24 bulan. So boleh juga kalau kita mau tolak direct 24 sini, tolak 24 bulan, tapi di sebelah Okey, seterusnya soalan yang terakhir. 5 1/5 dekad bahagi dengan 4. Okey, jawapan dia mau dalam
tahun. Okey, jadi di sini kita akan tukar dulu 1/5 dekad ni ke tahun. Masih ingat lagi formula dekad ke tahun? 1 dekad berapa tahun? 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun kan? 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi maksudnya daripada dekad tukar ke tahun, kita akan darab dengan 10. Kalau terbalik, bahagi 10. Dari tahun ke dekad kena bahagi 10. Okey. Untuk kes ni, dari dekad ke tahun, kita akan darab 10. Tukar dulu nombor bulat ni kepada pecahan tak wajar dengan cara darab tambah. 5 darab 5, 25 tambah 1. 26/5 darab dengan 10. Boleh potong kan? 5 kali 1, 5 kali 2 sama dengan 10. Penyebut sudah tinggal 1, kita hanya perlu darab di atas. 26 darab 2 sama dengan 52 tahun. Kalau tak boleh congak, kamu kira di tepi. 26 darab dengan 2. Okey, betul kan? Okey. Bila kita sudah tukar ke tahun, baru kita bahagi dengan 4. 52 tahun bahagi dengan 4. 4 kali 1, 4. Bagi 1, turun 2. 4 darab dengan 3, 12. So, jawapan dia 13 tahun. Baik. Semoga jelas semuanya. Jangan lupa buat pembetulan. Okay, take care semua. Assalamualaikum.